Bismillahirrahmanirrahim. Tak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharuskan kepada orang yang beriman memilih yang lain daripada hukumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Suratul Ahzab ayat 36. Maksudnya, dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin, yang beriman, dan perempuan yang mukminah yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Menunjukkan bahawa bila sudah ada ketetapan hukum daripada Allah ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mestilah menerima hukum itu. Tidak boleh lagi menerima dan memakai hukum yang lain. Walaupun ayat ini diturunkan dengan sebab yang berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam di zamannya, apabila mereka memanggil Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Ta'ala melarang mereka meletakkan bin kepada ayah angkat. Hendaklah kepada ayahnya yang sebenar. Ayah angkat adalah ayah angkat. Ayah yang sebenar itu lain, merupakan keturunan yang ditetapkan oleh Allah bagi memastikan bahawa anak angkat itu berbeza dengan anak yang sesungguhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceraikan isterinya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Selepas habis iddahnya, Allah Ta'ala menurunkan wahyu mengahwinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsh dengan nas zawwajnakaha, kami kawinkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsh. Allah Ta'ala sendiri yang menjadi juru nikahnya, mengahwinkan Zainab bin Jahsh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu sangat berat bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat berat bagi masyarakat untuk menerimanya. Bagaimana ayah angkat berkahwin dengan menantu angkatnya, maka Allah menurunkan ayat, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan seseorang perempuan yang beriman, apabila Allah memutuskan dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang lain. Tidak harus sekali-kali. Bila sudah ada hukum dan ketetapan daripada Allah, tidak boleh memilih yang lain daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali di sana ada urusan duniawi yang diizinkan oleh Allah. Manusia menggunakan akal, menggunakan pengalaman dan kajiannya
maka perkara ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh yang ditunjuk oleh Allah ialah peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika barunya hijrah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penduduk Madinah yang berkebun tamar melakukan cantuman ataupun mengahwinkan mayam pokok tamar yang jantan kepada pokok tamar yang betina untuk mengeluarkan buah yang subur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak payah dibuatlah. Tiba-tiba pada tahun itu tamar mengeluarkan buah yang tidak subur, buah yang kecil. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu berkenaan dengan urusan dunia kamu. Di sana ada urusan dunia yang Allah Ta'ala serahkan kepada akal dan kajian yang dibuat. Seperti hari ini, undang-undang jalan raya. Undang-undang jalan raya sebagai contoh. Undang-undang laut. Undang-undang alam sekitar. Ini adalah perkara yang diizin oleh Allah untuk membawa maslahat kepada manusia. Yang kita terima. Yang jadi masalah, di sana sudah ada ketetapan daripada Allah. Seperti hukum yang berkait dengan haramnya riba, haramnya berzina, haramnya berjudi, haramnya arak. Tiba-tiba mereka membuat hukum yang lain. Itu tidak boleh. Dalam perkara yang haram ini, ada yang haram untuk seluruh manusia. Ada yang haram dari segi agama kita, tetapi dibenarkan oleh penganut agama lain. Dalam hal ini kita tidak boleh ganggu penganut agama lain. Agama yang tidak melarang pengikutnya minum arak, yang tak melarang pengikutnya makan babi dan sebagainya. Tapi agama kita haram. Dalam hal ini kita tak boleh menghalang mereka dalam perkara yang diizinkan oleh agama mereka. Termasuklah urusan ibadat mereka. Bila mereka sudah menjadi rakyat dalam negeri Islam, kita tak boleh ganggu mereka dan tak boleh menyakiti mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adza dhimmiyan faqad adani." Sesiapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, maka dia menyakiti diri aku sendiri. Jangan menyakiti orang yang bukan Islam. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang bukan Islam sudah menjadi rakyat di dalam negeri Islam, dan di sana ada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah dalam perkara yang berkait dengan jenayah, hukum qisas, hukum hudud. Qisas dan hudud adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kata kamu hukuman qisas dalam perkara pembunuhan. Tak boleh pindah. Di antara hukuman qisas itu ialah hak yang diberi kepada wali mangsa kezaliman ataupun diri mangsa kezaliman itu. Hak pengampunan. Disebut oleh Quran, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Dan sesiapa yang dimaafkan oleh mereka yang Tuhan beri hak untuk memaaf dalam hukum qisas, maka dimaafkan. Di antaranya hukum yang membunuh orang. Bila keluarga si mati walinya memaafkan, maka dipindah kepada dia, tak dijatuhkan hukum membunuh. Yang berhak ialah keluarga si mati ataupun mangsa yang cedera yang masih hidup. Mangsa itu memaafkan orang yang buat kesalahan jenayah pada dia, maka diberi hak untuk memaafkan. Apa yang berlaku hari ini, hak memaaf ini diberi kepada raja, Perdana Menteri, Menteri Besar, Peguam Negara. Dia buat lembaga pengampunan. Orang ini tidak ada hak
Ini bercanggah dengan nas yang ada dalam Quran. Ini tidak boleh. Bila Allah Ta'ala sudah buat keputusan begitu, kita kena ikut keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukum hudud yang berkait dengan murtad, yang berkait dengan mencuri, merompak, menyamun, minum arak, berzina, menuduh orang berzina. Ini disebut dalam Quran. Ada nah dalam Quran. Dan Allah Ta'ala memulakan surah-surah yang menyebut hukum hudud ini dengan ayat yang tegas. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan ikatan-ikatan janji yang telah kamu buat. Di antara ikatan janji ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Termasuk di dalam pengakuan itu ialah pengakuan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh pindah hukum-hukum ini kecuali ada syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat hukum hudud ada syarat-syaratnya. Syarat saksinya, syarat nisabnya dan berbagai syarat. Bila tak cukup syarat, baru tak boleh jatuhkan hukuman. Syarat tak cukup, hukuman tak boleh dijatuhkan lagi. Kerana syarat tak cukup. Bukan pakai ikut suka. Ada syarat-syarat dia. Macam semayang, ada syarat-syarat dia. Kalau tak ada air semayang, tak boleh semayang. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau orang mencuri tak cukup nisab, tak boleh potong tangan. Ada syarat-syarat dia. Hendaklah kita ikut kepada syarat-syarat ini. Jangan bila syarat sudah cukup, tiba-tiba kita pindah kepada undang-undang yang lain. Pindah undang-undang yang lain. Ada ulama-ulama yang rasmi. Yang rasmi adalah balanya. Yang patuh kepada orang yang memerintah. Walaupun tak betul. Menyatakan bahawa hukum ta'zir. Hukum yang ada ni hukum ta'zir. Hukum ta'zir ni, bila tak cukup syarat, baru boleh pergi kepada ta'zir. Hukum ta'zir, hukum yang diserah kepada pemerintah. Dalam perkara hudud, qisas yang tak cukup syaratnya, boleh ta'zir. Ataupun dalam kesalahan yang tidak ada dalam Quran, hukumannya, yang tak ada dalam hadis Nabi SAW hukumannya. Itu barulah boleh pergi kepada hukum ta'zir. Ataupun hukum yang berbeza di antara orang Islam ni orang kafir. Yang menjadi khilaf di kalangan ulama, di antaranya bila orang kafir melakukan kesalahan hudud. Sekiranya orang kafir melakukan kesalahan hudud, adakah boleh dikenakan hukuman hudud? Setengah ulama mengatakan dikenakan hukuman hudud juga. Ada ulama mengatakan demikian. Tetapi ada ulama yang mengatakan orang kafir tak boleh dikenakan hukuman hudud. Tak boleh dikenakan. Kerana Imam Malik dan ulama Maliki mengatakan sebabnya hukuman hudud ini untuk menghilangkan dosa. Bila kena hukum hudud di atas dunia, maka tak kenalah neraka pada hari kiamat. Orang kafir, kata Imam Malik, kita hukum di atas dunia, neraka kena sekali lagi di akhirat. Dengan sebab itu, biar dia kena hukum neraka saja. Tak hukum hudud dia di atas dunia. Ini kata Imam Malik. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh diberi pilih kepada mereka. Kerana firman Allah Ta'ala, فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا فَإِذَا حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Maka jika sekiranya mereka itu, yakni orang kafir, datang kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kesalahan yang berkait dengan jenayah yang dibuat oleh mereka, maka engkau boleh hukum mereka. Engkau boleh hukum mereka. Ataupun engkau biarkan mereka, jangan hukum. Biar mereka hukum sendiri. Jika sekiranya engkau membiarkan mereka, mereka tidak memberi apa-apa mudarat kepada kamu. Kalau kita tak hukum orang kafir dengan hukum hudud, mereka tak beri mudarat kepada kita. Mudarat kena di atas kepala mereka sendiri. Jika sekiranya kamu hukum mereka, maka hukumlah mereka dengan adil. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang adil. Maknanya, kalau dia minta kita hukum dengan hukum hudud, hukum jenayah Islam,
Kita hukum mereka dengan adil, dengan saksi yang cukup. Jangan hukum tak adil. Mata-mata dia orang kafir, bahagialah. Itu tidak boleh. Mesti dihukum dengan hukum yang adil. Hukum yang sebaik-baiknya. Dan kalau kita biarkan mereka, mereka tidak memberi apa-apa mudarat kepadamu. Ada seorang hamba Allah di atas dunia ni, ketika memimpin negara, dia kata kalau jalan hukum Islam, orang Islam jadi kudung, orang Islam jadi cacat, orang bukan Islam tak jadi cacat. Itu dia guna kepala otak dia. Dia pakai akal dia. Dia tak tahu hikmat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, falan yadurruka syai'ah. Mereka tidak memberi apa-apa mudarat kepada kamu. Sekiranya orang Islam yang mencuri dihukum, kelompok yang Islam dihukum, dan kelompok yang bukan Islam, pencuri yang bukan Islam, tak dihukum dengan hukum hudud, dia tidak memberi mudarat kepada orang Islam. Macam mana tak boleh mudarat? Yang baiknya orang Islam, bila orang Islam kena hukum hudud, maka orang Islam tak berani jadi pencuri. Orang Islam takut nak jadi perampok. Maka baiklah orang Islam. Orang Islam menjadi masyarakat yang baik. Orang bukan Islam menjadi masyarakat yang banyak jenayah di kalangan mereka. Akan jadi begitu. Ini meninggikan martabat orang Islam dan boleh menarik orang kafir masuk Islam. Yang jadi masalah hari ini, macam mana orang kafir nak masuk Islam? Orang kafir kata orang Islam pun tak sembahyang macam aku juga. Jahat pada aku lagi, kata dia. Ini kerana masyarakat Islam tidak boleh menjadi contoh dan teladan. Kita kena sedar, bila hukum Allah dilaksanakan, maka orang Islam menjadi masyarakat yang baik, menjadi contoh kepada orang yang bukan Islam. Di mana bila ada di kalangan manusia yang memilih hukum manusia, menolak hukum Allah Ta'ala, dengan tidak ada alasan, tidak ada sebab, bukan dengan sebab jahil dia. Kalau kerana dia jahil, Allah Ta'ala maafkan kejahilan dia. Allah Ta'ala ampunkan dosa kerana dia jahil. Dia bukan kerana dia jahil sahaja dia nak lawan hukum Allah Ta'ala, nak lawan hukum Tuhan, menafikan hukum Tuhan, dan dia menganggap hukum manusia molek pada hukum Tuhan. Bila dia mengatakan hukum manusia ni molek pada hukum Tuhan, kalau laksanakan hukum Tuhan jadi huru-hara, kalau laksanakan hukum Allah jadi mundur, tak maju. Kena laksana hukum manusia baru jadi maju. Hak lagu ni lah jadi kafir, jadi murtad, batal dua kalimah syahadahnya. Ini yang dimaksudkan di sini.